Murah riuh mencari pasangan, terbang rendah, terbang tinggi, pulau dan pantai menjadi pilihan, nikmati indah alam semula jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Kombinasi Intelektual Kehakiman Berintegriti, Penjaga Masa dan Warga Maya yang saya hormati. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan mauduk pidato yang bertajuk Ekopelancongan Sumber Ekonomi Negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusun hujah, izinkan saya mendefinisikan sebuah dogma. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ekopelancongan ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Sumber adalah suatu potensi yang dimiliki oleh suatu bahan tertentu dalam kehidupan, manakala ekonomi adalah ilmu berkaitan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang dan perkhidmatan. Ekopelancongan merupakan salah satu produk pelancongan yang berkonsepkan alam semula jadi. Ekopelancongan ini menyumbang faedah kepada ekonomi setempat dan negara. Hadirin yang dihormati, indikator pertama, pembangunan berunsurkan pelancongan meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Melalui kajian baseline yang telah dijalankan dalam Rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga 2019 menunjukkan rata-rata komuniti yang tinggal di kawasan semula jadi ekosistem hutan masih lagi berada pada tingkat pendapatan isi rumah yang rendah. Dianggarkan pendapatan RM2,000 Malaysia sebulan dengan tingkat kemiskinan pada paras 23%. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kurangnya peluang pekerjaan. Pembangunan program ekopelancongan membantu dalam menyediakan peluang pendapatan bagi meningkatkan taraf hidup serta mengurangkan kadar kemiskinan. Misalnya, kesan ekonomi pembangunan sebahagian persekitaran Gunung Tebu Terengganu sebagai projek berasaskan komuniti melalui skim dana pemilihan kawasan biodiversiti Malaysia. Bagi menguruskan kawasan ekopelancongan Gunung Tebu, dianggar sekurang-kurangnya 20 peluang pekerjaan akan tersedia termasuk kerja pentadbiran dan kerja lapangan. Kesannya, pelibatan masyarakat setempat khususnya luar bandar dalam aktiviti ekopelancongan akan memberi peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan ekonomi. Hadirin pemegang amanat bangsa, indikator saya yang kedua, produk ekopelancongan dilihat amat memberikan impak yang positif dari sudut ekonomi pembangunan industri pelancongan negara. Produk tersebut menghasilkan faedah dalam bentuk ekonomi kepada penduduk setempat dan kerajaan. Di Malaysia, terdapat produk atau destinasi ekopelancongan yang telah diwujudkan untuk memberi pengalaman kepada pelancong sama ada dari dalam dan luar negara. Antara destinasi ekopelancongan popular ialah di Taman Negara Kuala Tahan Pahang, Pulau Perhentian dan Pulau Redang Terengganu, Taman Negara Gua Mulu Sarawak, Pulau Sipadan Sabah dan lain-lain destinasi. Ciri dalam kepelbagaian biologi ini menjadikan ia satu kelebihan bagi menarik pelancong yang gemakan keindahan alam semula jadi seperti landscape, kepelbagaian flora dan fauna. Kehadiran pelancong luar negara mampu meningkatkan ekonomi setempat. Tambahan lagi dengan kepelbagaian produk kraftangan, hasil desa, hasil hutan dan makanan tempatan, kita mampu menjarah pendapatan menerusi tukaran wang asing. Hadirin yang dimuliakan, indikator ketiga ialah pembangunan ekopelancongan memberi kesan positif terhadap aspek lain seperti kesihatan, pendidikan, kemudahan asas dan prasarana. Dianggarkan terdapat hampir 14% daripada jumlah penduduk Malaysia sehingga kini masih bergantung pada hasil hutan untuk sara hidup. Mereka terdiri daripada masyarakat orang asli iaitu masyarakat setempat. Pembangunan ekopelancongan akan memberi kesan positif terhadap aspek-aspek lain, di antaranya dari aspek kesihatan, pendidikan, kemudahan asas, kepuasan hidup dan prasarana. Impak pembangunan ini secara langsung akan memberi kesan ke atas kesejahteraan sosial dan ekonomi komuniti tempatan. Hal ini kerana pembangunan ekopelancongan turut mengubah peranan lokasi sebagai tumpuan pelancong. Contohnya, aktiviti ekopelancongan yang telah dibangunkan seperti di Taman Negara Royal Belum Perak. Aktiviti tersebut menyebabkan adanya peningkatan dalam kemudahan infrastruktur dan komunikasi setempat yang dibekalkan oleh pihak kerajaan.
Tuntasnya, ekopelancongan merupakan satu produk ekopelancongan yang berteraskan kekayaan alam semula jadi dan semakin berkembang pesat. Kelebihan Malaysia dalam keindahan alam semula jadi, kepelbagaian flora dan fauna serta kekayaan ekosistem yang menarik minat pelancong. Hal ini terbukti sektor ekopelancongan menyumbang 15.9% KDNK pada 2019 dengan jumlah peningkatan pelancong yang saban tahun meningkat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.